Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bersama dengan saya, Cikgu Amir, bagi mata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi tahun 6. Cikgu harapkan kamu sudah bersedia untuk menjalani sesi PDP kita pada hari ini. Baiklah, Cikgu akan teruskan. Berikut adalah paparan bagi buku teks kamu. Cikgu juga memerlukan sebuah buku panjang untuk dijadikan buku tulis RBT. Baiklah, berikut ialah paparan isi kandungan apa yang akan kamu pelajari nanti. Okey, bagi unit 1 iaitu penghasilan projek, manakala unit 2 iaitu teknologi pertanian. Okay, kita akan pergi dahulu kepada unit 1 iaitu penghasilan projek. Dan pada hari ini kamu akan mempelajari tentang alatan tangan, okay, kemudian bahan pengikat dan juga pencantum. Okay, untuk hari ini, okay, sesi PDP kita akan menjurus kepada mereka bentuk projek bertema iaitu berasaskan bahan bukan logam dan juga elektromekanikal. Okay, menyatakan bahan yang akan digunakan seperti PVC dan juga Perspex. Okay, dan juga menyatakan nama dan fungsi bagi alatan tangan. Okay, paparan dalam gambar rajah berikut adalah tentang penghasilan projek. Okay, gambar di bawah menunjukkan situasi di sebuah kompleks beli belah. Terdapat beberapa mesin sedang digunakan seperti eskalator, lift dan mesin penggilap lantai. Pada pendapat kamu, bagaimanakah ketiga-tiga mesin ini berfungsi? Okey. Pada tahun ini, kamu akan mereka bentuk projek yang akan menggunakan bahan bukan logam dan bahan logam serta akan digabungkan bersama sistem asas elektromekanikal. Antara bahan yang digunakan untuk penghasilan projek ialah polyvinyl klorida ataupun nama singkatannya PVC, Perspex dan juga zinc. Apa itu polyvinyl klorida? Biasanya kita gunakan PVC ni. Kalau di rumah kita ada pipe. Kalau pipe itu kita gunakan PVC lah. Mengapa kita gunakan PVC? PVC ni dia punya sifat dia ringan, keras, kokoh, mudah dilentur, kuat dan juga tahan lama. PVC juga tahan terhadap cuaca. Ia merupakan penebat yang baik dan juga bersifat legap. Terdapat beberapa bentuk PVC. Bentuk rod berongga iaitu pipe dan juga dalam bentuk kepingan. Kalau kamu lihat ni, kepingan ni dia dalam digunakan untuk pintu. Biasanya kita gunakan untuk pintu tandas lah. Dia juga terdapat di dalam pelbagai warna dan juga saiz. Manakala Perspex pula, Perspex ni agak mahal berbanding dengan PVC. Kalau kita lihat dia punya sifat dia ringan, keras dan tahan lama. PVC Perspex juga berada dalam bentuk kepingan, rod dan juga tiub. Dia ada dalam pelbagai warna. Biasanya kita gunakan untuk papan tanda, perabot dan juga digunakan untuk number flat kenderaan. Kita lihat perbandingan di antara PVC dan juga Perspex. PVC dia tidak mudah retak, mudah dilentur dan juga murah. Berbanding dengan Perspex, bahan ini mudah retak, sukar dibentuk atau dilentur dan juga agak mahal berbanding dengan PVC. Soalan 1. Polyvinyl klorida PVC mempunyai banyak kelebihan. Nyatakan 3 kelebihan PVC. Soalan 2. Perspex turut digunakan dalam binaan bahan tetapi mempunyai beberapa kelemahan. Berikan 3 kekurangan Perspex. Jadi nanti kamu salin soalan ini dan jawab di dalam buku tulisan BT ya. Kita teruskan sesi PDP kita kepada alatan tangan.
Okay, alatan tangan yang sesuai adalah penting dalam penghasilan sesuatu projek. Penggunaan alatan tangan yang salah boleh menyebabkan kecederaan dan merosakkan alatan serta bahan yang kita gunakan. Antara alatan tangan yang akan digunakan nanti adalah seperti berikut. Yang pertama, gergaji tangan. Okey, semua dekat rumah mesti ada gergaji tangan ni. Okey, alat ini digunakan untuk memotong kayu dan papan yang tebal. Okey, yang kedua, gergaji lengkung halus. Alat ini digunakan untuk menggergaji bentuk lengkung pada bahan yang nipis. Mata gergajinya perlu dipasang menghala ke arah pemegang. Okey, dia sedikit berbeza dengan gergaji tangan. Okey, gergaji tangan ni dia tidak mudah meleding. Dia tidak boleh memotong bahagian yang melengkung. Okey, kalau nak memotong bahagian yang lengkung, kita memerlukan gergaji lengkung halus. Okey, gergaji kerawang, scroll saw. Okey, biasanya ini adalah lebih kepada mesin lah. Okey, gergaji kerawang ialah sejenis mesin yang menggunakan tenaga elektrik dan motor. Pada mesin ini terdapat mata gergaji yang halus dan sangat sesuai untuk memotong bahagian yang melengkung dengan cepat. Oleh itu, banyak produk dapat dihasilkan dalam tempoh yang singkat. Okey, kemudian pahat. Okey, alat ini digunakan untuk kerja memahat, meraut, meratakan tanggam dan membersihkan bucu tanggam. Saiznya ditentukan berdasarkan lebar mata pemotong. Okey, kamu boleh lihat pada gambar raja tersebut, kita ada mata ya di bahagian hujung dan hulu iaitu bahagian pemegang. Okey, matanya diperbuat daripada keluli. Terdapat pelbagai jenis pahat yang digunakan dalam kerja kayu, antaranya adalah pahat tepi serong. Seterusnya kita ada pisau pemotong perspeks. Okey, pisau ini digunakan untuk memotong kepingan perspeks secara halus. Kenapa ada pisau ni? Kenapa tak boleh guna pisau biasa? Okey, untuk memotong perspeks kita memerlukan pisau khas. Okey, ada dijual di kedai. Okey, tak ada masalah, nanti kita boleh dapatkan. Okey, seterusnya pistol pengokot. Okey, ataupun stapler gun. Okay, alat ini digunakan bersama-sama dengan dawai kokot untuk mencantumkan dua jenis bahan yang nipis dan lembut seperti papan lapis. Okey, alatan seterusnya adalah pistol perekat panas atau lebih dikenali sebagai hot glue gun. Okey, biasanya saya rasa di rumah-rumah pun ada juga. Biasanya ibu-ibu akan gunakan untuk lekatkan manik-manik, okey, ataupun alatan hiasan rumah. Okey, pistol perekat panas digunakan bersama-sama dengan rod perekat panas, hot melt glue. Okey, di dalam pistol perekat panas terdapat elemen pemanas yang berfungsi untuk mencairkan rod perekat panas. Okey, rod perekat panas yang telah cair itu digunakan untuk mencantumkan bahan. Okey, berhati-hati apabila menggunakan pistol perekat panas kerana ia agak panas di bahagian hujung tu. Okey, takut nanti melecur apabila terkena pada jari. Okey, kita juga disarankan untuk menggunakan glove, okey, ataupun sarung tangan. Baiklah, bahan pengikat dan pencantum. Okey, bahan pengikat dan pencantum digunakan untuk mencantumkan bahan supaya dapat menghasilkan binaan yang dikehendaki. Okey, terdapat bahan pengikat dan pencantum digunakan bersama-sama dengan alatan tangan. Okey, yang tadi tu dawai kokot. Okey, dawai kokot digunakan bersama-sama dengan pistol pengukut ataupun stapler gun. Di dalam pistol pengukut terdapat bahagian yang menempatkan dawai kokot. Dawai kokot perlu diisi semula apabila habis digunakan. Macam pistol ni, jangan main tembak-tembak kawan. Tak boleh. Okey, seterusnya rod perekat panas. Okey, rod perekat panas digunakan bersama dengan pistol perekat panas. Bahan ini boleh didapati dalam bentuk rod bulat sepelbagai saiz. Okay, pistol perekat panas akan mencairkan rod perekat menjadi glue ataupun gum. Okay, glue cair ini digunakan untuk merekat atau melekatkan bahan sama ada yang sama jenis ataupun berlainan jenis. Okey. Soalan 3. Nyatakan 5 alatan tangan yang biasa kamu gunakan dalam kehidupan seharian. Okay, soalan keempat, mengapakah kita perlu menggunakan alatan yang betul ketika penghasilan projek? Nyatakan 2 sebab. Okay, kenapa nak gunakan alatan yang betul ketika membuat sesuatu
kerja. Okey, kesimpulannya, pada hari ini kamu telah mempelajari tentang penghasilan projek. Kamu turut mempelajari beberapa jenis bahan yang digunakan serta alatan yang diperlukan. Setiap alatan penting dan mempunyai fungsinya yang tersendiri. Okey, sampai sini saja. Jadi, cikgu harap kamu dapat menyalin semula soalan yang telah cikgu berikan dan juga dapatkan jawapan di dalam slide-slide yang telah cikgu sediakan tadi. Kemudian, fotostatkan gambar berserta fungsi alatan dan tampal di dalam buku tulis RBT. Okey, jumpa lagi di dalam PDP yang akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.